Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Saya nak kongsikan satu persoalan ni yang saya boleh katakan agak famous lah. Orang tanyakan kepada saya, kenapa kita perlukan peguam dalam satu urusan transaksi jual beli hartanah? Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan, sekiranya anda ada persoalan seperti ini, steady, dia macam ni. Untuk menerangkan situasi persoalan ini, saya suka terangkan dalam bentuk lukisan supaya kita boleh lebih faham. Contohnya begini, tuan-tuan dan puan, kita ada seorang owner. Kalau dalam bahasa transaksi peguaman hartanah tu dia panggil sebagai seorang vendor. Vendor ni apa intention dia? Apa niat dia? Dia nak jual rumah. So katalah dia niat nak jual rumah, adalah seorang pembeli yang berminat, yang mana kita sebut dalam bahasa undang-undangnya dikenali sebagai purchaser. Oleh kerana urusan ini merupakan satu urusan transaksi yang melibatkan nilai yang besar, jadi sudah tentu kita perlu membuat satu kontrak. Apakah nama kontrak tersebut? Yang dikenali sebagai SPA, Sales and Purchase Agreement. Ada kadang-kadang orang sebutkan sebagai SMP, tapi dia membawa maksud yang sama. So dengan itu, adakah kita mahir sebagai orang biasa kan, yang bukan dalam bidang legal, yang bukan dilatih dalam bidang guaman, adakah kita mahir untuk buat SMP? Sudah tentu tidak. So dekat sinilah mulanya timbul seorang yang dinamakan sebagai peguam. Dekat sini kita perlu sebutkan sebagai peguam satu. Kita nak lihat berapa ramai peguam yang terlibat dan apa peranan mereka. So dekat sini kita dah nampak peguam yang pertama yang dah timbul. Peguam ini tanggungjawab dia untuk menyediakan draft SMP. So dia pun prepare SMP, dia pun hantar kepada vendor. Vendor pula, owner tersebut pula sama juga macam kita, pun tak reti undang-undang, tak reti nak tengok macam mana SMP tersebut okey ke, bias kepada pembeli ke, ataupun ada ke ayat-ayat dalam tu yang membuatkan nanti kemudian dia akan teraniaya kalau pembeli tak jadi beli dan sebagainya kan. So sudah tentu dia perlukan seorang peguam untuk tengok dan untuk validate, untuk mengesahkan tu. So timbullah apa yang dinamakan sebagai peguam kedua. Jadi dalam situasi ini tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku ialah peguam masing-masing akan defend, akan berpihak bagi parti masing-masing. Kalau peguam vendor, so dia akan pertahankan apa interest, apa kepentingan kepada vendor tersebut. Kalau peguam pembeli, maka peguam pembelilah yang jaga kepentingan pembeli. Kita dah nampak dah ada dua peguam. Pembeli pula tuan-tuan dan puan, bukannya yelah macam kita kebanyakan orang biasa kan, nak beli rumah mana ada cash sampai 400,000, 500,000, ada tu kadang sampai 800, 1 juta. Kita tak ada cash. Jadi kita perlukan khidmat satu institusi yang dikenali sebagai bank. So bank yang akan assist untuk provide the payment kepada vendor tersebut. So kita panggil dekat situlah sebagai bayaran. So dekat sini sama juga. Pembeli ini tadi dia ada urusan dengan bank tersebut. Bila ada urusan dengan bank tersebut, so dia menjadikan ada perjanjian pinjaman. Sama juga perjanjian pinjaman, siapa yang mahir untuk prepare? Nak tak nak kena timbul lagi seorang peguam yang dinamakan sebagai peguam jual beli. So ini dah jadi peguam yang ketiga. Peguam ketiga ni apa tujuannya? Dia akan bantu untuk prepare apa yang dinamakan sebagai loan agreement, perjanjian pinjaman. Semua ada kepentingan masing-masing. Peguam yang menguruskan perjanjian pinjaman, maka dia akan banyak fokus kepada advice kepada bank. Dokumen semua sudah cukup, bank boleh release duit, berurusan dengan bank vendor yang asal, yang masih lagi ada hutang. Semua tu teknikal dalam urusan jual beli itulah. Dalam urusan pindah milik, nak selesai baki hutang, nak selesai baki keuntungan owner dan sebagainya, itu kerja peguamnya. So dekat sini menjawab persoalan. Sometimes yelah kita tidak melihat soalan tersebut satu soalan yang terlalu remeh. Jangan, tak ada. Tuan-tuan nak tanya soalan apa, tanya je. InsyaAllah saya cuba untuk buat dalam bentuk video supaya sama-sama kita boleh belajar dan malahan saya boleh kemaskan lagi pengetahuan saya tentang satu-satu perkara tersebut. So bila dalam keadaan ini, maka jawapannya apa? Kita perlukan minimum, kita lihat kat sini, sekurang-kurangnya kita kena ada seorang peguam. Kadang-kadang berlaku juga pihak vendor dia tak nak ada peguam sendiri kan. So apa dia buat? Vendor ini dia boleh tumpang peguam purchaser tersebut. Tapi peguam purchaser still akan berpihak kepada purchaser, tapi dalam masa yang sama dia assist apa tanggungjawab vendor tersebut. Contohnya kalau leasehold, dia bantu untuk urusan permohonan kebenaran pindah milik yang disebutkan sebagai consent. Dia assist saja. Tapi apa-apa berlaku along the way, dia akan defend, dia akan protect interest purchaser tersebut. Dan juga kadang-kadang berlaku tuan-tuan puan, di mana peguam yang patut timbul, peguam ketiga iaitu peguam loan, juga datang daripada peguam yang sama. Jadi minimum kena ada seorang peguam, maksimum boleh ada dalam satu transaksi hartanah. So kita belajar tadi ada 1,
1, 2 dan 3. So diharap dengan sedikit ilustrasi lukisan ini dapat membantu anda yang mempunyai persoalan kenapa kita perlu peguam dan berapa ramai peguam yang terlibat dalam satu urusan transaksi hartanah. Diharap membantu. Dengan itu tuan-tuan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.